Tuan-tuan, saya menderita berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun. Sampailah beberapa tahun yang lepas, suami isteri ni datang ke rumah saya. Dia kata, "Ustaz, saya minta maaf, kami minta maaf. Kami mengaku kami yang sihirkan Ustaz." Saya senyum bila dia cakap. Saya ketawa lagi. Saya tahu. "Ustaz tahu dari mana?" "Saya tahu." "Bukan 6 orang ke? Mana lagi 4?" "Loh, Ustaz tahu mana 6 orang?" "Saya tahu." Dia ingat saya bomoh kah? Sebab saya mimpi, dalam mimpi saya 6 orang ni keluar dalam mimpi saya, ditunjuk satu persatu. Seorang isteri dia, 5 orang lelaki-lelaki. Saya jumpa di masjid, saya jumpa di pasar malam, saya jumpa di sekolah, saya jumpa dia. Saya tetap angkat tangan dengan dia. Sampailah bila dia datang rumah saya minta maaf. Saya kata, abang tak minta maaf pun saya dah lama maafkan abang." Dia peluk saya, tuan-tuan. Rap bunyi badan saya. Yang tak peluk saya, isteri dia. Subhanallah. Adakah saya hanya bermuka-muka depan dia? Tak. Dia jadi anak murid saya yang paling depan sekali. Selepas pertemuan itu, anak dia kahwin, saya datang. Dia letak saya meja VIP. Letak tinggi Ustaz Kazim dengan duduk meja ni. Bila anak dia dapat cucu, saya yang cukur jambul anak dia. Bila dia meninggal, saya yang mandikan. Bila mayat dalam masjid, saya yang jadi imam, tuan-tuan. Dia jadi orang yang rapat dengan saya. Satu benda pun saya tak simpan. Saya maafkan dia dunia akhirat. Saya tanya dia buat di mana? Adalah berapa ribu abang upah? 30,000. Selesai ke Ustaz Kazim? Tuan-tuan, sebab apa yang saya maafkan dia? Sebab saya berpegang pada hadis yang saya baca tadi. Kalau kamu nak kemuliaan, belajarlah memaafkan orang. Allah bagi kemuliaan. Tuan-tuan tengok hari ni Allah balas kamera saja 4, bunga 1, mikrofon tu subhanallah banyak, tuan-tuan. Allah bagi tak kemuliaan? Allah bagi pada kita. Begitulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bahagia dalam rumah tangga tuan-tuan, tolonglah maafkan isteri kita, tolonglah maafkan suami kita, tolonglah maafkan anak-anak kita, tolonglah maafkan mak bapak kita. Jangan ada simpan dalam dendam hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa saya maafkan dia? Walaupun sakit, hanya Tuhan saja yang tahu. Tuan-tuan tak percaya dengan santau? Tuan-tuan, musim haji dah dekat. Nanti yang mana nak pergi haji, doa di Mekah. Ya Allah, berikan aku santau, ya Allah. Dah tak percaya dengan santau sihir? Minta tempat mustajab. Biar tuan-tuan rasa macam mana. Kenapa yang saya, tuan-tuan, saya tak ada langsung perasaan benci pada dia? Sebab bila Dr. Manoharan dia operate saya, dia kata, "Datuk, you pergi berubat. Ini bukan sakit biasa-biasa, ini black magic." You percaya black magic? Percaya. Sebab masa saya sekolah rendah dulu, tiap-tiap hari saya main. Itu pensel magic, kata dia. Color magic nama dia. Ini magic, kata dia. Black magic. Pergi berubat. Doktor India, bukan Islam, nama dia Manoharan. Doktor yang belah perut saya namanya Ding. Dia kata, you pergi cari ubat lah. Selepas itulah tuan-tuan, saya menghadap ustaz, saya jumpa dengan ustaz, guru-guru, darul semua ni, tolong saya. Sama-sama kita minta pada Allah sembuhkan saya. Yang paling saya tak boleh lupa tuan-tuan, hantu Kak Limah balik rumah. Sebab dalam cerita hantu Kak Limah balik rumah, ada seorang bomoh Indonesia. Tuan-tuan ingat cerita tu? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai terusan Suez. Tuan-tuan ingat cerita tu? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai Gunung Everest. Berikan aku ayam. Bulunya hitam-hitam. Dia tampar dia Kak Limah, demam.
Itulah satu orang yang datang daripada Indonesia, datang jumpa saya. Waktu itu saya sedang duduk di rumah dalam keadaan dah lemah sangat, badan tinggal sekepin lagi dah. Saya datang di sini untuk ubati Bapak Kazim, boleh atau tidak? Pembantu saya jawab, minta maaf, Bapak Ustaz Kazim dah lama meninggal. Itu bapaknya Kazim, ini Bapak Kazim lain. Kata, dia sebut Bapak Kazim ke bapak saya, tuan. Saya tengok muka dia. Pembantu saya dah meninggal lah, Encik Anwar, 4 bulan lepas meninggal. Dia kata buat, dia sembahyang hajat, dia baca Quran, dia berzikir sampai pukul 1 pagi, tuan-tuan. Berikan saya cangkul. Tengah malam, tuan-tuan. Dia gali di hadapan rumah saya, betul-betul dekat pintu masuk tu, tuan-tuan. Dia keluarkan bangkai anjing. Itulah kali pertama saya jumpa Indonesia ini, dan saya tak jumpa dia sampai bila-bila lah. Setakat ni lah. Tak tahu daripada mana dia datang, tak tahu, tuan-tuan. Dan dia balik gitu aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh. Tuan-tuan, bila saya jadi macam itu, saya belajar perubatan. Saya belajar. Kalaulah saya tak sakit, saya tak akan belajar perubatan. Sebab tu tuan-tuan, saya bersyukur. Jadi kalau abang-abang ni nak belajar perubatan, minta kena santau, insya-Allah, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Jadi saya belajar sungguh, tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan. Dan saya tutup ceramah saya malam ni dengan satu ayat je. Tuan-tuan amalkan ayat ni. Tuan-tuan, surah At-Taubah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat ini saya baca untuk apa? Bila saya berhadapan dengan manusia yang beribu-ribu orang, saya tak tahu hati apa mereka. Ada yang pernah cekak baju saya, ada yang pernah lompat bahu orang datang nak ajak saya bertumbuk pun ada. Bila saya berhadapan dengan orang yang macam ni, samsing, tuan-tuan, saya baca ayat ni. Tuan-tuan duduk di sini, adalah samsing jalan raya ke apa ke, baca ayat ni. Akak-akak suami garang panas baran, baca ayat ni. Anak-anak kita melawan, baca ayat ni. Orang datang serang rumah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada orang bawa cuka, tuan-tuan, bolang balir botol, nak simbah muka saya. Saya baca ayat ni, tapi saya tak baca kuat-kuat. Jangan bila dia datang, minha khalaqnakum, jangan, tuan-tuan. Baca pelan-pelan boy dekat dia, tuan-tuan. Dia letak balik cuka lah. Abang awak baliklah asyik ni, pilah motong getah abang, bukan simbah muka saya. Jadi tuan-tuan, ayat ini saya amalkan. Kalau anjing kejar tuan-tuan pun, tuan-tuan baca ayat ini. Dan yang terakhir, satu ayat yang saya tak nak tuan-tuan jadi macam saya. Yang tuan-tuan, saya minta jangan jadi macam saya. Biar saya seorang je lah merasa sakitnya, kena santau. Orang tanya, ustaz, ada tak cara paling mudah nak kena tahu kita kena santau? Jari, tuan-tuan. Kuku kita ni di bahagian ni putih, dekat dengan isi tu warna putih, itu tandanya sihat. Tetapi kalau semua bahagian yang putih tu bertukar, semua 10 jari tu hitam, itu santau. Ada pula cakap, ada ustaz, satu ustaz, itu mengundi. Sampai sekarang tak habis lagi hitam. Orang lain dah habis bersih dah, kamu dah hitam lagi. Itu kesan mengundi, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10 jari ini hitam. Kalau satu jari ustaz hitam, itu terkapit pintu. Lain, tuan-tuan. Itu je akak-akak nak tahu santau, bukan susah. Baik, saya makan laksa di satu tempat di negeri, tuan-tuan ni. Bila saya makan, tuan-tuan, dalam laksa tu ada bulu, ada rambut. Saya kata, akak, kalau saya makan ni akak, dengan saya batuk sampai mati kau. Bulu dia halus-halus, tuan-tuan, memang kita tak nampak. Ada satu sekali saya makan bihun, pinggan yang saya makan tu meletup. Meletup macam pistol, tuan-tuan, bunyi dia. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan amalan yang saya buat, yang saya tak tulis dalam buku saya, yang saya tak cerita dalam ceramah. Hanya selepas kematian sahabat saya 2 orang, orang kanan saya mati, baru saya nak cerita benda-benda ni pada tuan-tuan. Malam ni 2 je saya amalkan, yang saya amalkan. Bila saya nak makan, bila saya nak pergi kedai, bila saya nak pergi restoran, kenduri kahwin dan sebagainya, saya akan duduk diam-diam, saya baca surah Al-Fatihah 7 kali.
Al-Fatihah 7 kali. Bukan Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bukan. Surah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Kemudian surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Dan laqad ja'akum surah At-Taubah ayat terakhir, dua yang terakhir. Kedua akhir dan terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai habis. Kemudian tuan-tuan masuklah tawakal kepada Allah. Yang ni yang saya baca tuan-tuan, pinggan bihun tu meletup. Saya kata dekat akak kedai tu, akak kedai akak ni ada santau akak, tengok meletup pinggan akak ni. Ambil pen, ambil kertas, mesti ajar pada akak. Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Ada orang tanya saya, ustaz, dah lepas baca tu nampak apa? Tak nampak apa, masuk je. Taklah takkan ustaz tak pernah nampak apa-apa. Pernah. Tinggi ni, tiang ni, tinggi lampu tu, duduk depan kedai. Besar itulah lebih kurang tuan-tuan, bulat, memanggil orang masuk dalam kedai dia. Saya takut tuan-tuan, gini duduk. Oh, bawah dia ada angin duk tiup. Selalunya depan sesi minyak lah lebih kurang kan. Yang mana faham, tak faham sudah kan. Terima kasih pada jawatan kuasa masjid, terima kasih pada pengurus. Saya minta maaf, hari ini kita direct ceramah tidak berhenti untuk azan. Saya minta maaf tuan-tuan. Izinkan saya sambunglah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya nak balik ke Ipoh. Esok ada sekolah. Gitulah hidup saya tuan-tuan. Malam tempat lain, balik ke sekolah. Esok datang lagi tempat lain, balik ke sekolah. Selama berpuluh-puluh tahun saya buat begitu. Itulah hidup saya tuan-tuan. Jadi saya rasa dah penat, saya rasa letih sangat-sangat dah. Biar orang lain pula lah yang tengok sekolah saya ni. Alhamdulillah, terima kasih atas doa tuan-tuan. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan. Ramai yang tolong saya dengan doa, dengan ucapan macam-macam. Jadi bagi tuan-tuan yang belum melawat sekolah saya, datanglah melawat. Tahun lepas saja 150 sampai 170 ribu orang yang melawat sekolah saya dari seluruh dunia tuan-tuan. Saya sangat-sangat sayang sekolah ni. Kalau saya tutup sekolah ni tuan-tuan, satu benda yang orang Sudan datang, orang Turki datang, Jepun datang, Amerika datang, Sweden datang. Yang belajar di sekolah saya sekarang tuan-tuan, daripada London, dari Sweden datang belajar. Bukan budak kecil, orang tua-tua baru masuk Islam tuan-tuan. Yang belum Islam pun datang. Jadi kalau saya tutup sekolah ni, saya rasa satu kehilangan untuk dakwah kita. Sebab tu pertahankanlah setakat mana yang boleh pertahan. Tapi kalau saya seorang bertahan, saya tak mampu tuan-tuan. Ya, sebab saya, kesilapan saya gamaknya, saya buat sekolah cantik sangat kot, besar sangat kot, dia memerlukan kos yang tinggi. Patut nak buat sekolah agama ni buruk-buruk, hodoh-hodoh je tuan-tuan, insya-Allah. Barulah orang kesian. Orang kata miskin sekolah tu. Tapi kalau buat cantik-cantik, oh sekolah Ustaz Kazim kaya, jangan tolong dia. Silap saya cadang nak bakar je sekolah ni tuan-tuan. Nah, yang benar faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan boleh bantu dengan produk-produk di belakang sana, semuanya untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.